Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Alhamdulillah saya sihat, ibu ayah sihat, kakak abang sihat. Jadi insyaAllah dengan rezeki yang Allah bagi, dengan limpah rahmat dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kembali juga kita ke dalam majlis ilmu tanpa rahmat, tanpa belas ihsan Allah kepada kita, takkan dia akan menggerakkan hati kita, dia takkan jentik hati kita untuk hadir lagi dalam majlis ilmu. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab di antara ramai-ramai orang dia tetap pilih kita, dia tetap kasih kat kita. Sebab apa? Sebab dia nak kita bersama dengan dia. Bila orang belajar kalamullah, tanda dia cintakan Allah, dia cintakan Nabi, dia nak dekat dengan Allah. Salah satu perantaraan dia dengan Allah, salah satu cara dia nak sampai martabat untuk capai redha Allah. Jadi insya-Allah tanpa kita kedekutkan ilmu, bolehlah kita kongsikan kepada yang lain, kepada grup-grup FB, grup-grup WhatsApp, kita kongsikan surat cinta ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila kita rasa macam kita kedekut ilmu, ataupun kita tak boleh nak kongsi, kita tak pandai cara nak kongsikan, sebagai contoh, bolehlah kita kongsikan apa yang dikongsikan oleh orang lain. Sekarang kan mudah, zaman yang mudah, guna live, dan kita boleh kongsikan live ni kepada orang-orang lain. Kita boleh sebarkan manfaat, kita boleh sebarkan kelas-kelas. Kalau dalam kelas kan susah untuk kita masuk kadang-kadang kan. Jadi benda macam ni mudah sangat untuk kita dapat saham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah sangat saja kita nak cipta saham kita bila kita mati nanti. Ni adalah salah satu saham untuk kita masuk syurga lah. Tiket nak masuk syurga pun ada. Ni salah satunya. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada ibu ayah yang istiqamah dalam pengajian. Tak kisahlah dalam pengajian di My Mengaji ataupun di tempat-tempat lain. Tahniah sebab apa? Sebab tak lain tak bukan ibu ayah, kakak abang nakkan redha Allah. Ingatlah, kita mengaji ni semuanya nak redha Allah. Kita cinta Nabi, kita cinta Al-Quran. Ini adalah salah satu tanda kita sayangkan agama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini salah satu tanda kita sayangkan agama, kita sayangkan Allah, kita cintakan Nabi. Sebab apa? Sebab kita nak perbetulkan bacaan. Kita nak perbetulkan bacaan itu sebab kita mengaji, betul tak? Kita nak keluar daripada kejahilan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua sekalian lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Baik, insyaAllah sementara kita tunggu yang lain, bolehlah kita sebarkan manfaat, kita kongsikan ayat cinta Allah, surat cinta Allah kepada kita ni. Jadi kita membaca sambil-sambil kita keluarkan hukum-hukum sikit untuk kita perbetulkan bacaan kita. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh komen di ruangan komen sama ada jelas atau tak visual dan audio pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tubna
Ya Allah, tubna. Ya Allah, tubna. Ya Allah, tubna. Ya Allah, ورجعنا يا الله، ورجعنا يا الله، ورجعنا، ورجعنا، ورجعنا يا الله، 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 الله يا الله، Allah, 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 ya Allah. Pada pagi ini kita akan membacakan muka surat 28. Muka surat 28 ayat 183. Kalau saya salah tegur noh. Ayat 183 ayat muka surat 28. Baik, alhamdulillah jelas pada pagi ini. Jadi ingatlah, sekali lagi saya ulang, kita ubahlah niat kita. Kita mengaji Al-Quran bukanlah untuk kita riak kepada orang yang kita boleh baca, tetapi kita baca Al-Quran, satu je niat kita, kita nakkan redha Allah. Okey, kita nak redha Allah, itu sahaja. Bila kita kata kita nak redha Allah, cuba lapangkan dada. Bila kita belajar Al-Quran, insya-Allah cepat masuk. Bila kita niatkan apa-apa pun, segala jenis benda bukan dekat Al-Quran. Kita solat pun niat kerana Allah. Kadang-kadang ada solat ni menunjuk-nunjuk. Nak tunjuk orang belakang bahawa dia ni solat. Jadi bila kita niatkan semuanya kerana kita nak capai redha Allah tu, Allahu Akbar, mudah sangat masuk. Jadi insya-Allah kita sama-samalah, bukan mudah untuk kita perbetulkan niat kita, melainkan kita kena kuat daripada segi luaran dan dalaman, insya-Allah. Alhamdulillah, tolong doakan saya doakan semua sekali, insya-Allah. Semoga semuanya diberi kelancaran dan difasihkan lidah untuk membaca, untuk bertalaqi. Alhamdulillah, visual dan audio jelas, alhamdulillah. Baik, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya sihat. Ibu ayah pun diharapnya sihat insya-Allah. So, kita ulang sikit tentang hukum-hukum yang telah kita belajar. Terutamanya kita fokuskan lagi tentang hukum izhar halqi. Ingat lagi tak macam mana kita nak recognize izhar halqi? Okey. Macam mana izhar halqi? Macam mana kita nak kenal izhar halqi? Kamu boleh suara kuat sikit. Baik. Okey, saya kuat sikit Kalau kita kenal tak izhar halqi macam mana? Okey, kita ulang sekali lagi. Izhar halqi ni bacaannya kena jelas. Okey, bacaannya kena jelas. So, ini adalah bacaan izhar halqi. Ini adalah hukum izhar halqi. Okey. Izhar halqi ada 6 huruf sahaja. Ada 6 huruf, iaitu apa dia? Hamzah, ghain, ain, ha, ha, kha. Salam Ustaz Sweet Farhan. Okey, baik. Terima kasih. Hamzah, ghain, ain, ha, ha, kha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang jauh-jauh ni daripada Brunei, daripada Singapura. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tahniah ibu ayah, kakak dan abang kerana menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Tak lain tak bukan Allah yang pilih. Allah yang pilih. Tanda Allah sayang kat kita. Bukan, tak ada sebab lain lah. Yang tu saja tanda Allah sayang kita. Bila dia tak pilih, tak tercapailah hasrat kita untuk sampai dalam majlis ilmu. Okey, baik. Izhar halqi.
Saya ulang hukum pada hari yang kedua yang kita ceritakan tentang izhar halqi. So izhar halqi ada 6 huruf: hamzah, ghain, ain, ha, ha, kha. Boleh? Cara kita nak kenal izhar halqi ada macam-macam sebenarnya. Baik, salah satunya tanwin berbaris selari ataupun 69, ataupun nun ada tanda mati. Macam mana tu? Contohnya an akhraja, nampak tak? Nun mati ada tanda mati. Nun mati ada tanda mati. Jadi kita kena jelaskan. Dia tak boleh dengung. Bila kata jelaskan, kita tak perlu dengung. Itu yang dimasukkan jelaskan. Okey, boleh? An akhraja. Bila kata jelaskan untuk izhar halqi, hujung lidah kita letakkan di lelangit. An, angkatkan, letak di lelangit. Bolehkah? An akhraja. Contoh yang kedua, sami'un alim. Dia tak jadi sami'u. Tak perlu dah Sami'un alim. Boleh? Nampak tak ni? 69. Bentuknya 69. Okey. Baik. Alhamdulillah, kok diang Kedah. Alhamdulillah. Orang jauh-jauh Seremban pun ada. Baik, insyaAllah semuanya kita minta redha Allah. Okey. Allah pilih kita. Jadi kita kongsikan dekat ramai lagi. Sebab apa? Sebab kita nak orang lain pun dapat manfaat. Boleh baca Al-Quran juga pada bulan Ramadan ni. Keluar daripada bulan Ramadan, pakat-pakat boleh baca Al-Quran. Dapat input yang sangat banyak. Biar dia menangis. Ya Allah, aku dah boleh dapat dah satu input yang sangat besar. Ya Allah, aku dah boleh baca kalam-Mu. Ya Allah, aku dah boleh fasih dalam bacaan Al-Quran. Ya Allah, tak lain tak bukan. Ya Allah, Engkau yang bagi. Ya Allah, doa sama doa. Kita nak sesuatu tambah-tambah daripada Al-Quran ni. Kita nakkan baca Al-Quran. Kita tak minta pun ke Allah. Allah nak bagi kah? Allah tak akan bagi. Melainkan kalau kita minta dekat Allah. Minta dekat Allah. Ibu ayah, kita minta dekat Allah, insya-Allah Allah akan bagi. Cuma kita kena ingat sama ada lambat ataupun cepat. Sama ada lambat ataupun cepat. Yang tu sahaja. Yang penting kita sabar. Sebab apa? Allah akan bagi bila kita doa. Doa dekat Allah. Kita doa apa dah? Ya Allah, fasihkan lidahku. Ya Allah, Ya Allah, terangkanlah hatiku. Ya Allah, Ya Allah, bukakanlah hatiku. Ya Allah, untuk terima kalimah-Mu. Ya Allah. Doa. Okey, doa banyak-banyak ke Allah supaya Allah fasihkan lidah kita. Baik, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakat-pakat share insya-Allah sama-sama dapat manfaat. Baik, kita pada pagi ini kita akan bertalaqi pada muka surat 28. Muka surat 28. KB Kelantan jelas orang Ustaz, alhamdulillah. Muka surat 28 ayat 183. Kuala Ketil Kedah, alhamdulillah. Filda. Baik, terima kasih, jelas. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Muka surat 28 ayat 183. Ayat 183. Baik. Kita mulakan dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ke surat 28
ayat 183, masih dalam surah Al-Baqarah. Bukan saya seorang saja boleh menjadi perantaraan antara Allah untuk ibu ayah boleh baca, tetapi ibu ayah, kakak abang pun boleh jadi perantaraan di antara orang boleh baca Al-Quran. Salah satunya kongsikan ilmu ni, kongsikan live kita ni supaya ramai lagi dapat manfaat. Ramai lagi dapat manfaat. Jadi kita pun boleh menjadi perantaraan di antara orang nak capai martabat dia, keredaan, nak dapatkan keredaan Allah tu. Jadi kita pun boleh, semua boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surah Al-Baqarah masih dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Baik, kita doa dahulu sebelum kita mulakan majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Baik, ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب alaikumus siyam. Muka surat 28 Muka surat 28. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita tengok sini. Ya, ni panjang berapa harakat ni? Selalu saya kata bila ada ombak, kita panjangkan 5 harakat. Ingat letak dalam kepala kita bahawa bila ada ombak, setiap kali kita jumpa dengan ombak, panjangnya 5 harakat. Kita belajar lebih mendalam, insya-Allah kita akan jumpa tepat-tepat dia panjang berapa harakat, 4 atau 5 harakat, macam itulah. Jadi senang untuk kita yang baru nak mula. Dan seterusnya, kalau kita nak lebih detail, bolehlah untuk join, untuk daftar kelas pengajian kita, kelas asas ataupun kelas tajwid. Boleh tekan di link ada di description ataupun di pin komen tu, boleh tekan situ untuk daftar pengajian kita, insya-Allah. Jadi sini, ya ni panjangnya berapa harakat? Pak misai pun boleh, ombak pun boleh. Ya, terima kasih Kak. Ya ni panjangnya berapa harakat? 5 harakat. Ayyuhalladzi, hujung lidah keluarkan sikit. Ya ayyuhalladzi, hujung lidah keluarkan sikit. Hati-hati Sebab apa? Sebab zal ni kita kena perhati elok-elok. Sebab dia ada dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzi. Jadi kena perbetulkanlah makhraj kita. Insya-Allah ibu ayah akan boleh. Saya yakin. Praktis selalu, insya-Allah dia akan terbiasa dengan lidah. So keluarkan sikit untuk zal, hujung lidah keluarkan sikit. Amanu kutiba alaikumus siyam. Baik, sambung. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bagi besar sikit dah. Okey, nampak? Jelas kah? Baik, kama panjang 2 harakat nah. Kutiba alal ladzi, hujung lidah keluarkan sikit. Saya tunjuk nota sikit yang berkaitan dengan tadza. Ingat lagi tak? Jadi 3 huruf sahaja kita kena keluarkan hujung lidah. 3 huruf sahaja, iaitu sa, za dan juga dha. Kena keluarkan hujung lidah. Keluarkan hujung lidah sahaja, bukan keluarkan lidah. Macam mana caranya? Sa, za, dha. Iaitu sa, za, dha. Boleh? Baik, kita sambung. Ingat nah, bila nun mati ni. Bila kosong, kita dengungkan. Min qab. Lantunkan, iaitu kita panggil apa lantunan ni? Qalqalah. Kalau duduk tengah, qalqalah sughra. Qab ada lantunan. Qab. Boleh nah? Qab ada qalqalah. Jadi make sure lah kita ada lantunan. Qablikum la'allakum tattaqun. Itu makhraj nah, lidah keluar sikit tu kita panggil apa dalam hukum tajwid? Itu makhraj. Makhraj ni cara keluarkan huruf. Contohnya ma lah. Kalau ma, mim kalau kita tak tutup mulut, cuba tak tutup mulut, kita boleh tak sebut mim? Boleh tak? Tak boleh. Macam itulah makhraj. Itulah dipanggil makhraj. Tempat keluar angin, tempat keluar suara lah. Tempat keluar angin. Contohnya sa ni kena keluarkan hujung lidah. Contohnya zal, kena keluarkan hujung lidah. Dha kena keluarkan hujung lidah. Itu kita panggil makhraj. Boleh nah? Baik, seterusnya ayat 184. 184 masih dalam muka surat 28. Sambung. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Baik, nampak tak ada hukum dah yang kita belajar di sini? Ayyamam, tanwin bertemu dengan mim. Memasukkan idgham ni, memasukkan idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Macam mana kita nak kena idgham bi gunnah? Tanwin bertemu dengan 4 huruf. Idgham bi gunnah. Saya tunjuk sikit nota kepada yang baru masuk nah. Ada yang belum dapat nota kan? Jadi boleh screenshot. Maaf. Okey. Boleh screenshot, insya-Allah siapa yang nak screenshot. Idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan 4 huruf tersebut. Nampak tak? Tanwin tu apa? Tanwin tu yang berbaris 2 ataupun nun mati bertemu dengan 4 huruf. Mim, ya, nun, waw. Okey. Nampak tak? Tanwin bertemu dengan mim. Jadi memasukkan dengan dengung. Memasukkan dengan apa? Dengan dengung. Contohnya ayyasha. Dengung pastikan 2 harakat. Min warai tayyiban wala. Bila kata memasukkan beserta dengung, dia akan memasukkan beserta dengan bunyi yang dia akan masukkan tu. Contohnya di sini mim. Jadi kita bunyilah macam mim. Ayyaman ma'dudat. Boleh? Dia memasukkan beserta dengan bacaan bunyi mim. Boleh? Ya, waw, mim, nun. Itu adalah huruf-huruf idgham bi gunnah. Baik, di kesempatan ni, jadi insya-Allah kepada yang nak mendaftar kelas pengajian asas
ataupun kelas pengajian tajwid, lebih detail lah tentang tajwid. Kaedah kita gunakan kaedah Al-Baghdadi. InsyaAllah lebih mudah. Ramai dah keluaran Al-Baghdadi ni, insyaAllah dia boleh jadi tenaga pengajar juga. Jadi insyaAllah siapa yang nak mendaftar boleh terus WhatsApp kami ataupun ada link di description dan link di pin komen. Boleh terus tekan di situ untuk mendaftar ataupun sesudah daripada pengajian ni boleh terus mendaftar. InsyaAllah jangan lepaskan peluang. Okey. Bila Allah dah tarik hati kita, jentik hati kita, jangan kita tarik balik untuk kita elak daripada pengajian. Ya Allah, ruginya aku join ni ke? Tak rugi, insyaAllah. Ibu ayah takkan rugi bila kita mengaji ilmu agama tambah-tambah ayat Al-Quran. Baik, sambung. Boleh faham yang tadi? Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Kita memasukkan beserta dengung. Macam mana cara bacaannya? Ayyaman ma'dudat. Okey. Baik, sambung. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah. Ambil balik. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. Terima kasih Ustaz dan sahabat. Baik. Muka surat 28 ayat 184. Ya, Ustaz samakan idgham wajibal gunnah dan idgham bi gunnah, wajibal gunnah. Dia bukan idgham. Wajibal gunnah adalah wajib dengung. Dia cara bacaan. Kalau idgham bi gunnah, dia hukum, tentang hukum. Kalau wajibal gunnah, contohnya sini pun wajibal gunnah. Di atas mim, dia senang cerita kalau atas mim ataupun nun, di atasnya ada sabdu, yang itulah wajibal gunnah. Kalau tanwin bertemu dengan mim, itu idgham bi gunnah. Contohnya di sini ada mim kan, ada mim yang di atasnya ada sabdu. Yang ni lah kita panggilnya wajibal gunnah. Wajibal gunnah ni bermaksud apa? Wajib dengung. Ya, nak daftar, insya-Allah nanti admin akan ni akan WhatsApp ni Syahrul Husaini, insya-Allah. Alhamdulillah. Nak daftar Yati Haziq, insya-Allah. Semoga dipermudahkan urusan, insya-Allah. Baik, kita tengok sini izhar hari ini kita fokuskan kepada izhar halqi. Baik, izhar halqi, nampak tak ni tanwin selari bertemu dengan hamzah. Okey, nampak tak yang tadi saya tunjukkan izhar halqi bila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan hamzah. Salah satu huruf ni lah. Nampak tak dia bertemu dengan hamzah? Bertemu dengan hamzah, kita kena baca apa? Kita kena baca jelas. Bacaannya kena baca jelas. Tanwin baris selari. Nak daftar juga ya, insya-Allah. Alhamdulillah, nanti admin pihak kami akan WhatsApp ni lah ibu ayah yang nak mendaftar. Alhamdulillah. Allah dah jentik hati kita, Allah dah pilih hati kita. Allah dah pilih kita untuk ke jalannya. Baik. Tahniah. So di sini kita jelaskan maridon au maridon. Jadi bila kata jelas tak perlulah dengung. Bukan maridon tetapi maridon. Bukan maridon au. Okey, faham nah? Maridon au ala. Boleh? Baik, sambung. Ramai ni nak daftar. Alhamdulillah. Seronok saya dengar. Seronok saya baca. Sebab apa? Sebab bukan mudah tau untuk kita ni spend duit untuk agama. Kadang-kadang ramai yang kedekut. Tapi bila kita kata dalam agama ni, aku dapat apa je spend duit untuk agama. Jadi bila Allah dah pilih tu, alhamdulillah, kena syukur dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sambil-sambil tu kita ajak orang lain mengaji sama, insya-Allah. Baik.
nak mendaftar. Alhamdulillah. Maridan. Jadi ni izhar halqi. Izhar ni kita kena baca jelas. Maridan au ala safarin. Nampak tak? Bila ada baris selari, dia akan ada baris selari dan tak selari. Contohnya di sini, baris tak selari dia akan condong sikit. Dia akan condong sikit. Dan di sini adalah baris selari. Bila kata baris selari, automatik dia akan jadi izhar halqi. Ingat nah, dia akan jadi izhar halqi. Alhamdulillah dah daftar Ustaz. Alhamdulillah, tahniah Kak nah. Fa'iddah. Nampak tak kita berhenti di tak marbutah. Tak marbutah ni boleh buat nota, boleh tulis sikit. Tak marbutah. Tak marbutah bila kita berhenti bunyi ha. Tak marbutah bila kita berhenti bunyi ha. Contohnya fa'iddah. Fa'iddah. Dia tak bunyi fa'iddat, tetapi kita bunyi macam mana? Fa'iddah. Okey. Jadi kita boleh berhenti sebelum fa. Boleh berhenti sebelum fa. Tadi saya lajak sikit. Betul? Jadi boleh ambil balik. Fa'iddatum min ayyam. Okey. Sambung nah. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Boleh? Baik. Fa'iddatum min. Semakin jelas Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ni sensitif, kuat sebab. Jadi bila orang dah boleh baca tu, saya suka. Saya sangat rasa nak teriak pada lah. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok nah. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak dekat Allah bila kita dah boleh baca Al-Quran. Sebab bukan mudah Allah nak bagi. Allah pilih orang yang boleh baca Al-Quran ni. Lambat atau cepat saja. Boleh tekan link. Di bawah nah ada dah admin. Ustaz Zahidi dah tekan dah link untuk isi form untuk pra-daftar nah. InsyaAllah sama-samalah daftar untuk kita keluar daripada kejahilan, untuk kita dapatkan ilmu Al-Quran. InsyaAllah. Tahniah ibu ayah. Alhamdulillah kita dah boleh baca nah. Baik, sambung. Nampak tak tanwin bertemu dengan mim? Tanwin bertemu dengan mim, kita memasukkan beserta dengung. Fa'iddatum min. Fa'iddatum min. Kena dengung nah. Memasukkan, dia masuk dekat mim dan beserta dengung. Fa'iddatum min. Boleh nah? Baik. Bagi yang tak jelas apa dia idgham bi gunnah, boleh tengok siaran ulangan. Ada siaran ulangan nah dalam Mai Mengaji, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, min. Kelas ni setiap hari kau Ustaz? Ya, setiap hari nah. Setiap hari pada pukul 7 sampai pukul 8 nah. Min. Nampak tak min? Nun mati ni. Nun mati ada dua jenis, sama ada tanda mati ataupun tak ada tanda mati. Nun mati bila ada tanda mati, ingat nah. Letak dalam kepala otak tu. Bila kata nun mati, ada tanda mati, minta maaf lah, ada ni saya orang Penang. Campak Kedah sikit. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nun mati ada tanda mati, hukumnya izhar halqi. Kita kena jelaskan bacaannya. Min ayyam. Okey. Maksud saya yang nak daftar tu, insya-Allah mereka akan aturkan masa dan waktu kepada kelas tuan lah. InsyaAllah nah. Boleh letak di tekan link dulu dan WhatsApp kepada admin, insya-Allah. Mereka akan aturkan kelas pada pukul berapa, insya-Allah nah. Bergantung kepada kelas apa yang tuan daftarkan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ingat nah, bila nun mati ada tanda mati, sebab ada nun mati yang tak ada tanda mati nah. Contohnya di sini nun mati ni, nun kosong yang tak ada tanda mati, ada hukumnya. Jadi di sini bila ada tanda mati, kita letak terus izhar halqi. Bila kata izhar halqi kena buat apa tuan?
Puan, kena buat apa? Kena jelaskan bacaan min ayyam. Min ayyamin pun sama bila ada baris yang selari. Nampak tak selari? Baris yang selari. Ini baris tak selari kan? Dia condong sikit. Nampak tak? Ini tanwin baris selari. Jadi ini pun izhar halqi. Kita kena baca apa? Izhar halqi. Kena baca jelas. Okey. Saya memang tunggu Mai mengaji pukul 7. Alhamdulillah, tahniah. Okey. Min ukhar. Ukhar. Okey. Baik, sambung. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Okey. Wa 'alal ladzi, ingatlah hujung lidah keluarkan sikit untuk alladzi ni. Wa 'alal ladzi, hujung lidah keluarkan sikit. Yutiqunahu qalqalah sughra. Kita kena buat apa bila kata qalqalah? Ingatlah, qalqalah ni adalah huruf yang kita kena lantunkan. Fidyatun ta'amu miskin. Baik, sambung. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Boleh? Faman, nampak tak nun tak ada tanda mati, kita dengungkan. Faman tatawwa'a. Bila kata dengung, pastikan dengung 2 harakat. Dengung berapa harakat? 2 harakat. Boleh? Okey. Tatawwa'a jaga kha, khairan. Pun sama bila ada tanwin tak selari, kita dengungkan. Khairan fahuwa khairul lah. Tanwin bertemu dengan lam. Hukum apa, ibu ayah? Hukumnya idgham bila gunnah. Kita dah belajar ni, kita ulang sikit je. Sebab ada yang baru masuk kan. Jadi saya ulang sikit. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ni memasukkan tanpa dengung. Ni bi gunnah. Ni idgham bila gunnah. Baik. Ini idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah khairul lah tadi. Saya nak tunjuk contoh yang ni. Tanwin bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah. Jumpa rela. Ya, betul. Tanwin ataupun nun mati. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun ra. Lam ataupun ra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah ibu ayah dapat menghadirkan diri, dapat tengok live. Okey. Baik. Tanwin bertemu dengan tanwin ataupun nun mati. Nampak tak? Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun ra. Okey. Lam ataupun ra memasukkan tanpa dengung. Contohnya macam mana? Mirrabbihim ataupun wasatal litakunu. Okey, memasukkan dengan dengung. Okey, boleh nak? Assalamualaikum Ustaz. Saya baru masuk nak tanya, tanda waqaf Hasan tu kalau baca ia menunjukkan waqaf dan wasal. Ia cakap wasal lebih baik. Apa maksud wasal? Tanda berhenti ke macam mana? Baik, wasal itu bermaksud sambungkan. Sambung terus. Wasal tu ialah bermaksud kita sambungkan bacaan terus. Waqaf tu adalah berhenti, wasal tu adalah sambung. Boleh faham?
Okey, baik, saya ulang balik berkaitan dengan idgham bila gunnah tadi. Idgham bila gunnah. Okey. Idgham bila gunnah, nampak tak tanwin bertemu dengan lam. Kita memasukkan tanpa dengung. Khairullah. Kenapa saya rajin ulang sangat ni? Ustaz ulang-ulang. Kenapa Ustaz? Ulang. Sebab nak bagi boleh betul-betul ni. Bukan kita main-main dah. Kita nak bagi boleh. Khairullah. Tanwin bertemu dengan lam. Memasukkan dekat lam. Dia masuk dekat lam tanpa kita dengung. Boleh ke boleh? Okey, kita sambung nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, lupa saya nak bagi tahu berkaitan dengan ayat tadi, ayat bahawa kita wajib puasa nah. Ayat yang kita baca sebelum tadi, ayat 183 tadi, boleh tanda ni ayat disyariatkan untuk kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni bermaksud apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nampak tak kenapa kita disyariatkan berpuasa? Sebab turunnya ayat ni. Supaya nak menunjukkan bahawa kita ni orang bertakwa. Orang yang tak bertakwa dia takkan puasa, dia tinggal puasa. Jadi ayat di atas yang kita baca sebelum ni, itu adalah ayat yang disyariatkan kepada kita untuk berpuasa. Saya first time hari ni dari Kota Baru. Ahlan wa sahlan, tahniah ibu. Baik. Ulang Ustaz bagi faham. Ya baik, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita sambung. Muka surat 28 lah. Muka surat 28 ayat 184. Dah nak habis ayat 184 lah. Muka surat 28. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Boleh? Ada tak? Baru saya lepas cerita tentang idgham bila gunnah. Ada tak di sini idgham bila gunnah? Cuba cari baik-baik. Nampak tak tanwin? Di mana tanwin? Ada tak bertemu dengan lam ataupun ra? Tanwin bertemu dengan lam ataupun ra? Ada. Di mana? Khairul lakum. Nampak tak tanwin? Ni tanwin. Tanwin tu apa Ustaz? Tulis di nota. Tanwin tu adalah yang berbaris dua. Tulis nah di nota. Tanwin tu apa? Tanwin tu adalah yang berbaris dua. Nampak? Tanwin bertemu dengan lam. Kita hukumnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idgham bila gunnah ni memasukkan tanpa dengung. Memasukkan tanpa dengung. Baik, sambung. Boleh faham nak setakat ni ibu ayah? Kita sambung sikit ni. In kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Semua jawab ada. Ya, tahniah. Sebab dah nampak kan, dah kenal kan idgham bila gunnah. Alhamdulillah. Banyakkan ucap Alhamdulillah. Kita dapat satu ilmu, kita dapat apa-apa jenis pun ilmu, tolong ucapkan Alhamdulillah. Sebab apa? Okey, minta maaf saya potong sikit, nak cerita sikit. Baru semalam saya dengar dalam IKIM FM berkaitan dengan Nabi yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi apa tu? Nabi Yunus. Adakah Nabi lain tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak. Macam dia simbolik lah. Macam Nabi Yusuf, dia adalah yang paling kacak antara semua Nabi. Sedangkan yang sebenarnya Nabi Muhammad paling kacak. Macam itulah contohnya. Tetapi Nabi Yunus, simboliknya dia adalah orang yang paling bersyukur di antara kalangan-kalangan Nabi yang lain. Jadi kita pun ikutlah ambil pengajaran daripada Nabi-Nabi. Ambillah ibrah daripada Nabi-Nabi. Ambillah
amalan daripada nabi-nabi, contohnya bersyukur. Contohnya salah satu contoh, insya-Allah. Baik, boleh setakat ni ada alhamdulillah pakat-pakat dapat ilmu, insya-Allah semoga bermanfaat. Semoga kita boleh manfaatkan kepada orang lain pula. Baik. Seterusnya masuk ayat 185. Okey, so kerja rumah kerja rumah. Ada kerja rumah juga. Syaklah tu. Okey, ayat 185 bermula daripada syahrul Ramadan ni sampailah bawah sekali. Saya nak ibu ayah, boleh tak? Saya bagi kerja rumah sikit nah. Saya nak ibu ayah carikan bila kita jumpa izhar halqi dan juga idgham bila gunnah sahaja. Izhar halqi dan juga idgham bila gunnah, dua sahaja ni, tuliskan ada berapa yang kita jumpa sampai bawah sekali. Daripada sini sampailah bawah sekali yang kita akan jumpa. Okey, tuliskan ada berapa idgham bila gunnah dan juga izhar halqi. Boleh ke boleh? InsyaAllah nah, kita cuba. Baik. Okey, sambung bacaan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Boleh? Syahrul Ramadan alladhi, jaga hujung lidah, keluarkan sikit. Alladhi ni, hujung lidah kena buat apa? Keluarkan sikit untuk huruf zal. Ingat, zal dan juga dha. Kita kena keluarkan hujung lidah. Hujung lidah di antara gigi gunting kita, keluarkan sikit daripada gigi gunting tu. Gigi gunting ni apa dia? Gigi yang depan tu lah. Keluarkan sikit hujung lidah untuk sebutkan zal. Alladhi. Nampak tak di sini ada ombak kan? Jadi bila ada ombak ataupun pak misai, panjangnya berapa harakat? Panjangnya 5 harakat. Boleh? Baik, sambung. Unzila. Nun mati tak ada tanda mati kan? Jadi kita kena buat apa? Dengungkan. Unzila. Berbeza dengan zai. Zai kita kena kacipkan gigi. Yang tadi keluarkan hujung lidah. Alladhi. Di sini unzila, kacipkan gigi nah. Zila fihil Qur'an. Tebalkan ra nah. Baik, sambung. Hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Muka surat 28. Muka surat 28 ayat 185. Muka surat 28 ayat 185. Okey. Hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Boleh? Okey, ada dah satu yang saya nampak yang saya suruh cari tadi kan? Okey, baik. Kita tengok yang saya tak suruh carilah. Linnas wajibal gunnah. Nampak tak atas nun ada sabdu. Sabdu ni apa dia ustaz? Sabdu ni adalah bentuk W kecil tu. Itulah sabdu. Okey. Sabdu bila duduknya di atas nun, ingatlah di atas. Sabdu ni dia akan duduk di atas sahaja. Bila di atas nun ataupun mim, di atasnya ada sabdu, kita kena buat apa? Kita kena dengung. Wajib pula tu. Wajibal gunnah. Wajib dengung. Macam mana wajib dengung ustaz? Linnasi. Nampak tak? Dengungkan dua harakat. Linnasi. Wabayina. Tekan sikit dekat iya ni sebab ada sabdu.
Wabayyinatim minal. Tanwin bertemu dengan mim. Jadi apa ni? Hukumnya idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Boleh? Kacip gigi untuk makhraj ra, makhraj zai nah. Kacip gigi tu makhraj zai. Okey, insya-Allah saya akan tunjukkan di akhir rancangan, insya-Allah. Peringat saya balik nah, takut lupa. Wa bayyinatim minal huda. Sini idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Sini pun wajib dengung. Yang dipanggil wajibal gunnah. Wa bayyinatim minal. Maksud puan ada tanda mim kecil ke? Kalau ada tanda mim kecil hukumnya iqlab. Baik, iqlab nah. Ada iqlab. Iqlab semuanya ada mim kecil. InsyaAllah kalau kita jumpa iqlab, saya akan tunjukkan. Dan kita akan masuk tentang hukum iqlab. InsyaAllah nah. Stay tune. Kita join lagi kelas yang seterusnya. InsyaAllah saya akan masukkan hukum-hukum lagi sampailah habis Ramadan. InsyaAllah doakan saya panjang umur supaya saya boleh kongsikan ilmu. InsyaAllah nah. Minal huda wal furqan. Baik, sambung. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Okey, di sini caranya nak berhenti macam mana Ustaz? Macam ni. Falyasum. Kita tutupkan mulut untuk mim. Makhraj mim kita kena tutup mulut. Yasum. Kemudian keluarkan angin di hidung. Boleh dengar tak saya keluarkan angin di hidung? Falyasum. Falyasum. Boleh? Okey. Faman syahida. Iqlab ada mim kecil yang ekornya ke bawah. Ya, betul. Minkumush. Dengungkan sini. Bila nun mati tak ada tanda mati, kita dengungkan. Minkumush syahra falyasum. Boleh? Baik, seterusnya. Saya dah jumpa dah satu hukum yang kita kena keluarkan tadi kan. Baik, sambung dah dulu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddah. Boleh? Wa man kana maridan. Situ ada hukum dah tu. Cari hukum apa tu? Aw ala safarin fa'iddah. Tak marbutah. Ingat tak tadi saya beritahu apa? Bila kata tak marbutah. Bila kita berhenti. Jadi kita bunyikan ha. Fa'iddah. Dia tak bunyi fa'iddat. Bila kita sambung baru kita baca huruf ta. Bila kita berhenti bunyinya ha. Fa'iddah. Bukan fa'iddat. Hati-hati nah. Baik, sambung. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa'iddatum tanwin bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Memasukkan beserta dengung ataupun memasukkan dengan dengung. Macam mana dengungnya Ustaz? Fa'iddatum min. Pastikan dengung. Setiap kali kita kata dengung, semuanya panjang 2 harakat dengung. Okey? Fa'iddatum min. Situ pun ada hukum yang saya suruh keluarkan. Banyak hin dah ni. Okey. Baik, seterusnya. Yuridullahu bikumul yusra
ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Boleh? So berhenti macam mana? Usr. 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 Bukan usar tetapi usr. Boleh? Minta maaf noh jika saya terlepas baca komen ibu ayah. Banyak sangat masuk. Jadi minta maaf nah. Minta maaf jika saya terlepas pandang. Baik, tengok dulu sini. Yuridullah. Okey, saya kongsi sikit. Nama Allah ni adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Okey. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah ni apa dia? Lafzul jalalah ni adalah kalimah yang agung, lafaz yang agung. Bila kata lafaz yang agung ni khas untuk Allah sahaja. Khas untuk nama Allah sahaja. Dan untuk nama Allah, setiap kali kita jumpa nama Allah, pastikan panjang nama Allah ni 2 harakat. Yuridullah. Dan sebelum tu kita tengok barisnya baris apa. Kalau baris depan ataupun baris atas, kita kena baca tebal. Yuridullah. Kalau baris bawah, kita kena baca nipis. Yuridillah. Nampak tak perbezaan di antara baris? Allah Akbar. Okey. Baris atas, baris depan dan juga baris bawah. Perbezaan bila baca nama Allah. Okey. Baik, sambung. Bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. 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 Boleh? Usr. Okey. Boleh? Usr. Dia bukan usr tetapi usr. Sebab ra ni pun kita kena matikan sebab kita berhenti. Sambung. Sikit je lagi insya-Allah. Sambung nah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ambil balik. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walituk. Hati-hati bila saya kata kaf. Ingat tak? Kaf ni kita bukan lantunkan. Dia bukan huruf qalqalah. Jadi jangan baca walituk. Tetapi kita bacalah dengan keluarkan angin. Walituk. Yang dipanggil apa? Yang dipanggil hamas. Yang dipanggil hamas. Boleh? Okey, yang ni adalah sifat hamas. Sifat hamas ialah bila kita kena keluarkan angin. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sambung sikit lagi. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Boleh? وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shin ni sifatnya tafashi. Tafashi. Kena ada semburan. Tashkurun. Baik, boleh ikut saya tak? Tashkurun. Nampak tak? Sifatnya adalah semburan untuk shin. Tashkurun. Boleh? Baik, masa mencemburui kita. Jadi kita tengok hukum-hukum yang saya suruh keluarkan tadi, yang saya suruh scan tadi. Baik, hukum idgham bila gunnah ada berapa dalam ayat ni? Ustaz ada tip tak? Kalau nak baca hujung setengah, kalau berhenti yang sebelumnya huruf kedua bertanda mati. Kalau nak baca yang hujung setengah,
kalau berhenti yang sebelumnya huruf kedua bertanda mati. Minta maaf kak, saya tak berapa nak faham yang komen kak tu. Minta maaf nah. Boleh cuba tanya sekali lagi dan berbentuk soalan yang lain sikit. Okey, minta maaf nah. Okey. Hudal linnas. Ada satu idgham bila gunnah. Lagi di mana? Yang lain tak ada dah idgham bila gunnah. Okey, kemudiannya saya suruh scan yang mana lagi? Izhar halqi. Izhar halqi ada berapa? Baik, saya tolong nah. Izhar halqi. Baik, kita cari. Izhar halqi ni kita kena baca jelas. Macam mana cara nak cari izhar halqi? Sama ada nun mati, ada tanda mati, ataupun baris selari. Boleh? Okey. Tengok di sini. Maridhan. Sini adalah izhar halqi. Jadi kita kena baca jelas. Kemudiannya di mana? Ayyamin. Sini pun izhar halqi. Dah dua dah. Jadi ada dua sahaja yang saya nampak untuk izhar halqi. Bolehkah? Boleh. Jadi insya-Allah minta maaf banyak-banyak jika ada terkasar bahasa, jika ada terlepas komen-komen yang saya belum baca. Jadi insya-Allah semoga bermanfaat. Dia cari dah sampai ke bawah. Alhamdulillah, tahniah. Izhar halqi ada. Izhar halqi ada 5, idgham bi gunnah ada 3. Ya, dia cari sampai bawah. Alhamdulillah, tahniah. Dah faham dah tu kan? Waalaikumsalam. Oh, contoh qabl. Contoh qabl kod Ustaz. InsyaAllah saya cuba tulis dan saya akan masukkan tentang komen-komen yang saya tak jawab lagi. InsyaAllah saya akan menjawab pada besok hari. InsyaAllah tolong peringatkan saya nah. Baik, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Jika terkurang di mana-mana, itu adalah kelemahan saya sendiri. Jadi minta komen di bawah, minta buat feedback balik kepada kami untuk kami menambah baik kualiti live kami, insya-Allah. Saya pun banyak kelemahan, jadi mohon tegurlah saya, sebab saya pun manusia biasa kan. Jadi insya-Allah ada salah. Insya-Allah saya akan ada salah. Cumanya kena ada orang yang tegur. Jadi satu lagi, minta nak ibu ayah praktis bacaan yang telah kita belajar. Praktis semuanya. Tolong praktis ke semua yang telah kita belajar. Wajib al-gunnah, qalqalah, idgham bila gunnah. Tolong study balik. Saya merayu ni sebab apa? Sebab untuk ibu ayah juga ni. Merayu sangat-sangat, tolong praktis. Bila kita praktis, automatik dapat pahala. Kita nak baca Al-Quran satu-satu huruf sahaja pun dapat 10 dah. Tambah-tambah bulan Ramadan, 10 kali 10 dapat berapa? Jadilah 100. Betul tak? Banyak tak pahala tambah-tambah bulan Ramadan ni. Jadi insya-Allah live kita yang seterusnya, saya minta ibu ayah ajaklah ramai-ramai lagi tengok, tonton live kita. Ataupun tak tonton live kita pun tak apa. Tonton live yang mana rasa berminat untuk tonton live, mengaji di mana-mana pun tak ada masalah. Yang penting keluarlah untuk cari ilmu. Kita duduk kat rumah pun boleh cari ilmu. Jadi insya-Allah apa yang saya kongsikan ni tolong kongsikan dekat orang lain sama nah. Dan bermanfaat untuk diri sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, saya halalkan ilmu. Makin pandai. Alhamdulillah makin pandai. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama kasih semua nah. Saya sayang ibu ayah. Allah sayang ibu ayah. InsyaAllah besok Allah akan pilih lagi ibu ayah untuk masuk dalam majlis ilmu kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi selepas ni ada BMSS nah dalam kelas pengajian kita. Dalam page My Mengaji juga baca satu-satu yang tu lebih detail lah. Okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ustaz, kelas extend 1.5 jam boleh? Ada kelas lagi lepas ni. InsyaAllah boleh join kelas seterusnya. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa esok. Nah, ada rezeki. Baik.